ورسوله أما بعد. Bersiaran lagi kita dalam Tazkirah Ramadan di IKIM FM, inspirasi Ramadan anda yang akan memberikan pemaparan tausiah. Mudah-mudahan ini akan menghantarkan lebih bagus kita melakukan perjalanan sebagai hamba-Nya Allah. Dan mudah-mudahan titian perjalanan waktu yang sedang kita jalani saat ini akan bernatijah, akan berhujung bermuara kepada ridha dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya urusan dalam kehidupan ini adalah tentang Allah. Dan diulang-ulang kalimah kita itu abdun, Allah ma'bud, hubungan itu disebut dengan ibadah. Maka perjalanan kehidupan kita harus dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, hantarkan kepada maksud itu. Kita makan lil ibadah, kita tidur lil ibadah. Maka sebab itulah perjalanan perlakuan aktiviti seharian kita, kalau sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang dipercontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujung-hujungnya adalah berganjaran pahala di sisi Allah. Maka para ulama, tidurnya saja berpahala, ketandas pun berpahala. Kita ini Masya Allah, qiyam, ruku', i'tidal, sujud, zikir belum tentu berpahala. Barangkali tidak sesuai dengan zahirnya ibadah, dengan batinnya ibadah. Maka kalau kita fahami perjalanan kehidupan adalah untuk persembahkan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah, maka pastinya kita akan melakukan yang terbaik. Kerana tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada dihitung, disukat, dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melihat dalam hidup ini betapa banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat pemberian Allah itu, kalaulah kering air lautan sekalipun, habis kayu kayan dijadikan tinta dan pena untuk menulis nikmat pemberian Allah, itu tidak akan pernah mampu untuk menyukat, mengira, menghitung, menulis nikmat pemberian Allah. Wa ima ditambah dengan 7 lautan sekalipun, dengan setara jumlah lautan yang ada ini pun tidak akan pernah mampu untuk menulis, mengira, menghitung nikmat pemberian Allah. Maka sebetulnya yang kita harus lakukan sebagai timbal balik adalah syukur kepada Allah. Maka ayat yang paling banyak diulang sebut di dalam Al-Quran adalah tentang pertanyaan Allah, di belahan mana lagi nikmat yang ingin kita dustakan. Pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini ya ma'ruf lah, maklum lah, sebahagian kita pasti mendengarkan di dalam surah Ar-Rahman. Kita itu bukan tidak syukur, barangkali kurang syukur. Kita hanya akan mempersembahkan syukur kepada Allah andai kata diberikan nikmat yang pada hitungan kita, pada hemat kita besar. Diberikan nikmat yang banyak, diberikan rumah yang mewah, diberikan harta yang melimpah, diberikan ialah gaji yang banyak, maka kita syukur kepada Allah. Berjalan keluar daripada usai tarawih, kemudian tersepaknya, barangkalilah ini sebagai contoh, jongkok emas yang kita sangkakan barangkali ini yang Allah hadiahkan kerana solat tadi. Kita persembahkan syukur untuk hal-hal yang besar. Tapi Masya Allah, barangkali kita jarang untuk mempersembahkan syukur kepada Allah untuk hal-hal yang kecil. Bernafas dengan baik, mampu duduk dengan baik, mampu hadir ke masjid, mampu solat tarawih di malam-malamnya Ramadan, mampu berpuasa, andai sedikit harta lebihan diberikan infak, sedekah. Kita jarang bersyukur untuk hal itu. Maka di atas setiap pemberian Allah, nikmatnya Allah, yang diminta timbal balik itu adalah syukur. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah, kata Allah. Kerana Allah yang menciptakan manusia, maka yang paling paham akan keperluan, keinginan manusia itu adalah Allah. Allah tahu, andailah manusia itu sudah diberikan duit 1 juta, dalam bank ramai orang yang ada 1 juta saat ini, maka adakah kita menyangka mereka itu berhenti mencari duit? Kan tidak. Bahkan berhempas pulas daripada pagi membawa ke petang, sampai diputarnya malam sampai kepada pagi kembali. Pusing terus, tak terasa waktu berganjak daripada umur 30 dah berangkat 40, sedar-sedar dah 60 tahun, 70 tahun pencen. Maka sebab itulah kita akan pergi kepada gerbang, nak dibawa ke mana?
urusan-urusan itu. Syarat daripada ditambah nikmat itu adalah syukur kepada Allah. Tetapi ayat itu tidak berhenti di situ. Disambung oleh Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini tegas Allah memberikan amaran. Kalau kamu kufur, syukur lawannya kufur. Kufur atas segala nikmat pemberian aku, kata Allah, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku amat pedih. Maka sebab itu tuan-tuan, kita itu hambanya Allah yang serba dhaif. Kita tidak tahu bagaimana ukurannya mahsyar. Kita tidak tahu bagaimana azabnya neraka Allah. Maka jangan pernah kita berandai-andai untuk mampu menahan azabnya Allah nanti. Maka untung masih diberikan kesempatan hidup untuk memikirkan hal-hal begini. Sudahkah yang kita miliki saat ini? Kalau yang namanya harta, ilmu, kedudukan, pangkat, mampu untuk menjadikan asbab kebaikan di sisi Allah. Kalau mampu, alhamdulillah. Tetapi kalau belum, masih ada waktu untuk kita bertaubat kepada Allah. Maka diarahkan setiap pemilikan itu lil ibadah. Allah titipkan harta di bulan Ramadan ini. Kan kita belajar tentang Rasulullah di bulan yang lain, cemerlang dan urusan sedekah, infak. Rasulullah itu Masya Allah sangat dermawan di bulan yang lain. Bagaimana dengan Ramadan? Lebih cemerlang lagi, lebih hebat lagi sedekah yang dikeluarkan oleh baginda Nabi SAW. Bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai umatnya baginda Nabi SAW? Lihat, bila mana kita ingin bersedekah, bila mana ingin kita keluarkan sedikit daripada harta kita, pergi ke masjid, terlihat tabung, dibiarkan. Bahkan kalau nak dijadikan sebagai isyarat, terlihat tabung itu sebenarnya signal daripada Allah, keluarkan. Berikan infak. Jangan difikirkan kuantitinya. Ikhlas, belajar untuk ikhlas. Kerana harta itu harus disucikan. Penyucian jiwa itu dengan sedekah. Tidak pernah wujud manusia miskin, muflis asbab sedekah. Lihatlah di peradaban tamadun manusia yang mana dulu, kini dan akan datang sekalipun, manusia itu tidak akan jatuh miskin kerana sedekah. Bahkan akan dibukakan keluasan lagi rezekinya. Yakin sajalah kepada Allah. Maka sebab itulah hari ini kita bertatih dalam perjalanan hidup. Manusia itu banyak mengeluh akan tentang urusan rezeki, sedangkan itu diatur oleh Allah. Kalau kita mengeluh tentang urusan rezeki, kita mengeluh kepada Allah. Kita mengeluh tentang Allah sebenarnya. Ramadan adalah bulan untuk kita refleksi, muhasabah diri. Bulan ini adalah untuk kita belajar nanti mensyukuri nikmat Allah. Kalau di 11 bulan yang lain, barangkali orang yang diberikan kecukupan, diberikan harta oleh Allah, boleh makan enak tengah hari. Berbincang dengan kawan, jom kita nak lunch di mana hari ini. Sekian-sekian restoran disebutkan, kafe disebutkan. Lalu makanlah sambil ketawa. Dan kadang-kadang terlupa dengan orang yang barangkali dah 2 hari tidak menjamah nasi sebagai makanan. Hanyalah untuk menghilangkan dahaga dengan air putih. Maka keadaan itu Allah hadirkan 1 bulan disebut dengan Ramadan. Orang yang beriman sebulan penuh haram makan pada siang hari bagi orang yang berkemampuan puasa. Di antara halnya nak diajar itu adalah berkongsi rasa yang sama. Kalau sebelum ini orang yang Masya Allah diuji oleh Allah dengan kemiskinan, nak mendapatkan sesuap nasi pun payah, maka dihadirkan perasaan itu, perasaan yang sama kepada golongan-golongan yang kaya. Untuk kita menilai, kalau hidup tidak pernah diuji oleh Allah, barangkali berhujung kepada kesombongan. Sombongkan itu banyak pintunya. Ada ziyadatul mal, bertambah harta, sombonglah manusia. Kalaulah hebat manusia ini terukur dari sudut kekayaan, maka Qarun orang yang paling kaya. Kalaulah kehebatan manusia itu terukur dari sudut kekuatan, jabatan, pengaruh, kerajaan yang dikuasainya, maka Fir'aun yang paling hebat, yang paling unggul. Bahkan kalau manusia diukur dari sudut yang paling bijak, Haman, orang kanannya, Perdana Menterinya Fir'aun. Bahkan Abu Jahal itu digelarkan Abul Hakam sebelum Rasulullah memberikan gelar Abu Jahal. Maka sebenarnya kebaikan di sisi Allah itu bukan diberikan kaya, bukan secara automatik maksudnya, bukan secara jaminan. Tetapi sebenarnya orang yang diberikan kebaikan oleh Allah itu adalah orang yang memahami aturan perjalanan hidup ini untuk
memanfaatkan agama sebagai jalan kehidupan. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya, ataupun dalam arti kata yang lain, bahasa yang lebih mudahnya, kalau Allah ingin memberikan kebaikan, kalau Allah nak dia jadi baik, yufaqihu fiddin, diberikan paham urusan agamanya. Orang yang mampu melansaikan perintah ibadah puasa di bulan Ramadan, orang yang mengambil manfaat daripada ilmu, wajibnya puasa. Orang yang bersedekah, mampu sedekah infak, kerana orang yang telah menuai hasil daripada Masya Allah, Allah menyuruh kita berinfak, Allah menyuruh kita bersedekah. Orang yang mampu bangkit qiyamul lail, tahajud, malam tadi bertahajud. Tak terasa ni Masya Allah, dah seminggu kita melalui Ramadan. Yang perjalanan 11 bulan yang lalu bila datang lagi? Bila mana datang pergi ke masjid, dilihat di skrin itu 100 hari lagi Ramadan datang. Maka ada semangat. Ini waktunya Ramadan dah sampai. Jangan dibiarkan ia berlalu pergi tanpa dimanfaatkan setiap saat daripadanya. Syukur itu adalah wajib, menyebutkan Alhamdulillah sunat. Syukur itu wajib kepada Allah. Kerana keyakinan kita segala sesuatu itu datang daripada Allah. Kita sebagai hambanya Allah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita ingin ditambah rezekinya oleh Allah, ditambahkan nikmatnya oleh Allah, maka syukurlah gerbangnya, syukurlah jawapannya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada aku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Perintahnya di situ, kita bersyukur kepada Allah. Maka saat demi saat yang sedang kita jalani saat ini, belajarlah, ajarkan hati, tarbiyah, didiklah hati untuk menjadi pribadi yang mampu menakung, hati yang mampu senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa mampu untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan kehidupan kita akan senantiasa diredai, akan senantiasa dituntun oleh Allah untuk mendapatkan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu untuk tazkirah Ramadan di IKIM FM, inspirasi Ramadan anda mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Rebut ganjaran pahala dengan menaja iftar dan sahur sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Kebuluran, kelaparan adalah kenyataan yang menghantui anak-anak yatim di Gaza dan di seluruh dunia. Rebut ganjaran pahala menyantuni anak-anak ini hanya serendah RM20 bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia menaja iftar untuk anak-anak yatim di dalam maupun di luar negara. Hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.globalihsanrelief.org.my. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Ikuti kami di podcast Spotify IKIM FM. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Ayat ini mengandungi pesanan yang sangat penting kepada kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, maksudnya pesanan yang terbaik kerana ia kalamullah. Dan kerana pasti Allah lebih mengetahui dan mengenal kita daripada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar menyedari bahawa harta yang ada pada kita adalah kurniaan Allah semata-mata. Jangan kita jadi seperti Qarun
yang Allah sebut dalam ayat sebelum ini. Ia mengaku bahawa harta yang ada padanya itu disebabkan pengetahuan dan usahanya. Dan yang kedua, Allah mahu kita gunakan harta kurniaan Allah itu untuk mencari asbab kebahagiaan kita di akhirat dengan melakukan apa sahaja amal ibadah yang disuruh Allah. Pada masa yang sama, janganlah kita lupakan bahagian daripada harta itu bagi keperluan untuk hidup kita di dunia. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita dalam meletakkan keutamaan atau dipanggil sebagai fiqhul awlawiyah. Harta yang ada pada kita hendaklah terlebih dahulu kita tunaikan hak-hak Allah dan hak-hak insan seperti zakat dan sedekah, serta nafkah yang wajib kita tunaikan kepada ahli keluarga kita. Selepas itu barulah untuk keperluan diri kita sendiri. Selain itu, sikap sentiasa bersedia membantu dan memberikan pertolongan kepada insan lain wajar menjadi amalan, dengan ingatan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan pelbagai kelebihan kepada kita. Mengapa tidak kita berkongsi kebaikan itu dengan orang lain? Jika semua insan bersikap sebegini, insya-Allah amallah dunia ini daripada fasad dan keburukan yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Ikuti kami di YouTube IKIM FM_MY. Kuis Inspirasi IKIM FM. Rebut peluang menangi wang tunai RM250 di segmen Inspirasi Pagi dan Inspirasi Jiwa. Dengar isyarat memanggil? Hubungi 03-6205-1500. Berikan kata laluan inspirasi utama anda. Jawab soalan dengan tepat dalam masa 10 saat. Wang tunai RM250 atau jumlah terkumpul milik anda. Isyarat memanggil kuis inspirasi. Hubungi sekarang di talian 03-6205-1500. Di sisi tiang berukir atas renda sejadah, kudus, tulus doa fakir yang amat gundah. Khusyuknya utama mengharap restu abadi. Surah-surah suci demi hidup dan mati. Meluncur unggas menara, tergetar rumput taman. Bayu berlagu syahdu di kalbu rindu. Begitu buana berdetak dalam hikmah masa, begitu gairah hasrat seganjil rahsia senja. Yang dikenal wajah dan di sungai Maruah dan di sangsi Maruah, disapa cakrawala yang diuji manusia. Demi hari, demi sepi, demi hatimu, inti diri, dan demi malam, salam menghiasi alam. Bilal dan bibir, jamaah dan fakir, tamsil kasih dalam kemelut getir. Awal teka-teki di tangan alpa, kini rendang mengharumi dharma ibadah. Dari hening azan nafas meranum iman, meresap rindu ke puncak reda Tuhan. Pesan tak bersuara, hati telah berkata, jiwa seindah rimba, anugerah maha kuasa. Rehal dan Quran, serindik dan nisan, damai dalam firman Allah yang Maha Esa. Terpercik kirai cahaya, meluhuri dada, dan sabda Muhammad mengindahi hayat kita. Sajak itu tadi bertajuk Hayat Indah. Hasil nukilan Dato' A. Samad Said disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zawawi Yusof. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda.
Gaza dan Yaman berlainan negara, namun berkongsi rasa derita yang sama. Yaman masih belum pulih, Gaza pula terus diserang hingga tidak tahu bila kesudahannya. Mari bersama kami, Pertubuhan Kasih Insan, menyalurkan lori bekalan air bersih untuk mereka. Semoga dengan keberkatan Ramadan ini, terhapus duka air mata mereka yang amat memerlukan. Hubungi 012-7030-788 atau layari kasihinsan.org. Keranamu Yaman, demimu Gaza. Inspirasi jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kerja. Pernah tak anda rasa jemu atau mengeluh dengan kerja? Tanamkanlah minat yang dalam terhadap pekerjaan anda. Caranya, buatlah dekorasi yang menarik di partition masing-masing untuk timbulkan mood ketika bekerja. Mood itu penting tau. Jika tak ada mood, satu apa pun takkan jadi. Ada kerja, barulah ada gaji. Oleh itu, hargailah pekerjaan anda. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Al-Asfahani pula berkata tafsir lebih umum berbanding takwil. Tafsir lebih banyak dipakai mengenai kata-kata yang tunggal, sedangkan takwil lebih banyak dipakai mengenai makna dan susunan kalimah. Qiraat dapat diketahui bagaimana kita menyebut kalimah-kalimah Quran, dan dengan dialah kita dapat tarjihkan sebahagian kemuhtamilan ataupun muhtamilan yang terdapat. Ikuti rancangan Lembayung Al-Quran setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 6.30 pagi dan ulangannya pada pukul 8 malam bersama Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad. Lembayung Al-Quran, menyubur akal, mempertajam jiwa. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Setakat ini tidak menerima sebarang permohonan daripada mana-mana pihak. Terdapat trailer rosak di kilometer pastinya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di YouTube IKIM FM_MY. Anda kini bersama Siti Rohani Surani di Inspirasi Jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Lama tak berutus surat kan. Dulu-dulu kan pakai surat, tapi zaman dah canggih kan, pakai WhatsApp, pakai macam-macam lah media sosial. Mujur saya tak ada semua tu. Jadi dia boleh simpan masa tu untuk benda lain lah. Okay. Niat, nak cakap tentang niat. Niat dan surat ni berkaitan sebenarnya, pendengar. Niat itu seperti surat. Jangan tak tahu, salah tulis alamat akan sampai salah tempat. Betul kan? Jadi maka luruskan niat lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Yang buat apa-apa semuanya kerana Allah Ta'ala. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapat sesuai dengan niatnya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim untuk renungan kita bersama. Betul lah tu kan? Niat nak dapat benda baik, dapatlah yang baik walaupun tanpa dinafikan. Kadang nak lain dapat lain kan, sebagai ujian untuk menguji sabar dan juga ketahanan akal, emosi, perasaan kita.
supaya boleh terus kekal bertahan melayari dunia ni. Tapi dalam kebanyakan niat kita, ada yang dapat, ada yang tak dapat seperti mana kita niatkan. Yang penting Allah nilaikan kepada niat kita tu. Dapat tak dapat itu nombor 4, 5, 6, 7, 8 punya cerita. Okey, lepas ni anda nak bersama, anda akan dengarkan, saya akan sajikan anda dengan apa? Dengan rancangan Bual Bicara Buku IKIM jam 2.10 petang nanti, dan jam terakhir nanti 3.10 petang hari Khamis hari ini. Jangan lupa untuk kita kembali bersama, buka-bukalah kitab apa Tim? Kitab tu namanya Minhaj Al-Talibin, menerusi rancangan Eksplorasi Minhaj yang ditaja oleh Bank Rakyat. Nak sambung lagi tentang bab muamalat. Tajuk kecilnya apa? Tajuk besar bab muamalat. Tajuk kecilnya apa? Anda kena dengarlah nanti. Dengar dan tonton di MB Live kami di IKIM FM dan juga di radio bersama dengan tetamu tetapnya, iaitu Dr. Muhammad Zaini bin Yahya. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Beribadah telah pun bermula bersama tibanya Ramadan yang mulia. Rahmat Allah melimpah untuk semua hambanya. Nikmat Allah mengalir mencurah-curah. Meriahkan Ramadan ini dengan beribadah, tingkatkan amal dan mujahadah. Banyakkanlah berzikir dan baca Al-Quran, muhasabah dan sucikan hati. Anggota kita semua ada peranannya, perlu dijaga di setiap tindakan. Hati yang telah bersih dan berakhlak mulia, di sisi Allah tinggi nilainya. Jagalah lidah dan juga tutur kata, jangan sampai mengumpat dan berkata-kata dusta. Pelihara mata dan kawal telinga agar berbuat yang diredai Allah. Langkahkan kaki menuju kebaikan, jangan melangkah ke arah kejahatan dan kemungkaran. Jika terhumban ke kancah kehinaan,